saya difahamkan bahawa dosa belum tercatat sekiranya hanya berniat nak buat dosa dan maksiat. Tapi pahala akan tercatat hanya dengan niat melakukan kebaikan sekalipun belum dilaksanakan. Kemusykilan saya ialah kenapa pula ada kategori dosa hati seperti hasad sedangkan ia tidak pun terlaksana secara amali. Terima kasih kepada Haji Yusof daripada Changlun Kedah kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, kenapa pula ada kategori dosa dosa hasad sedangkan ia tak dilaksanakan secara amali, padahal dikatakan kalau kita berniat jahat di dalam hati tidak lagi dicatat dosanya. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hati kita disebut sebagai tadi satu amalan hati. Kita menghidupkan dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Banyak antaranya kalau kita katakan sebagai sabar, sifat sabar, kemudian syukur, kemudian kita zahid, kemudian apa lagi kalau kita katakan dalaman berbagai-bagai lagi lah qanaahnya. Dan bila mana yang kedua pasangannya dalam hati juga ada di situnya himpunan sifat-sifat mazmumah ataupun sayyi'ah ataupun dalalah yang dibenci, yang dikeji. Di antaranya apa dia? Hasad, hasad dengki, kemudian tamak, tamak haloba dalam hati ni. Kemudian pemarah, itu yang ada di dalam hati jiwa kita yang bertentangan dengan sifat mahmudah. Kalau disebutkan tadi dari sudut amalan yang kita belum buat lagi, kita dah niat dah, maka rahmat Allah, umat Rasulullah akhir zaman ni niat je dah dapat pahala. Tapi jangan niat aja 10 tahun niat nak baca Quran lepas subuh. Tak jadi kan. Aku lepas subuh ni nak baca Waqiah ni, lepas subuh aku nak baca Yasin. Dia niat tu kira dah 10 tahun. Tak jadilah. Walaupun dapat pahala tapi kena laksanakan jugalah kan. Dan bila mana kita ada niat untuk buat dosa maksiat, umpama contoh na'udzubillah min zalik, kita nak minum arak. Lepas subuh ni aku nak minum arak lah. Na'udzubillah min zalik. Dia tak minum arak lagi, baru niat. Maka tidak dikira berdosa. Ini pun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Rasulullah akhir zaman. Cuma bila mana disebutkan tadi, kenapa ada dosa hati? Bila mana riak, kan itu dalam hati. Tiba-tiba riak, disebut oleh Nabi tadi, sikit je riak, maka sudah jadi syirik. Menyekutukan Allah. Maknanya inilah yang perlu kita bersihkan bila mana Allah sebut qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Di antara dalam surah Al-A'la ayat 13-14. Bila mana Allah sebut beruntunglah kamu, yakni bagi orang yang tazakka, menyucikan hati daripada kekotoran. Qad aflaha man zakkaha. Sama juga beruntung bagi orang yang menyucikan jiwa. Sebab ni dalam hati kita tuan-tuan, qalb, inilah tempat bersarangnya. Kalau kata syaitan tu nak bersarang di lubuk hati, waktu mana kita nak mengerjakan ibadat solat, nak berwuduk, nak solat, ada syaitan yang dinamakan sebagai syaitan khanzab. Dia mengganggu di dalam hati kita. Nak ambil semayang, ada was-was. Sampai nak dekat setengah jam ambil semayang tak selesai. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Ambil apa dia? Wuduk basuh muka. Nak dekat 20 kali basuh muka. Was-was. Syaitan khanzab ada di dalam jiwa. Tengah semayang dia kacau tadi. Akhirnya kita lupa 4 ke 3 rakaat. Nampak? Ini. Kalau katakan tengah semayang pun ada syaitan, bermakna di luar semayang lagilah tuan-tuan. Kalau nak sebutnya, gangguan ni mesti ada. Kan itu Allah suruh kita supaya bersihkan hati sungguh-sungguh daripada sifat kotor ni. Sebab apa dia? Sifat kotor ni daripada hasad dengki. Hadis tadi kata wa tahassuda hatta yakunal bari. Kamu ada hasad dengki dalam hati kamu, yang kata iri hati, hasad dengki, dia akan boleh jadi terjemahnya kepada pembunuhan. Dia buat jahat, santau cara halus, sihir cara halus pada orang. Tak tahu apa yang dia dengki. Orang lebih dengan dia tadi dia dengki. Orang lebih daripada dia pun dia tak boleh. Orang berdakwah pun dengki. Berapa ramai ustaz-ustaz kena santau. Betul. Berapa ramai pendakwah kena sihir. Termasuk diri saya pun. Secara orang kata secara jelasnya pun pernah disihir, disantau. Akibat daripadanya Allah Subhanahu Taala yang tahu. Bukan senang nak hadapi. Ada yang disantau ustaz sampai meninggal dunia, sampai mati. Dia buat, nampak? Daripada dalaman ni boleh jadi luaran. Itu yang bahaya. Sebab itu Allah tegah. Maknanya tadi kalau istilah ni ada dosa hati, maka jangan kamu buat.
Kalau ada riak, itu dosa hati. Kalau ada hasad dengki, itu dosa hati. Sebab orang tak nampak. Boleh bersembang, tuan-tuan. Macam saya dengan Da'i Fahmi bersembang elok. Kan? Bila tanya, okey jawab. Kita tak tahu belakang. Betul. Kan? Salim Din, contohlah dah ya. Contohlah. Dia ni aku geram betul lah. Syek-syek dia je masuk TV. Contohlah kan. Ada juga kadang-kadang. Ya, daripada ustaz pendakwah pun kadang-kadang macam tu. Ada, bukan kalau tak banyak pun sikit. Tak habis-habis muka ni. Contoh, muka aku bila lagi nak masuk? Contohlah. Benda macam ni tuan-tuan, kita tak boleh nak kata pada orang yang bawah. Kadang-kadang lagi tinggi ilmu dia, kadang-kadang lagi sebab tadi hasutan tu datang daripada syaitan. Kerana itu lagi tinggi kita punya kedudukan. Sebab itu Nabi suruh kita perbanyakkan zikir. Sebab dia menjadi junnah, perisai pendinding daripada tadi nak masuknya sifat mazmumah. Kita lagi diuji oleh Allah. Lagi tinggi ilmu kita, lagi diuji oleh Allah. Luaran tak ada masalah. Kita tahajud kuat, baca. Tapi dalaman dia kacau. Yang ni kita takut ni. Kita bergelar tok guru, gelar ulama'. Jadi macam-macam. Sebab itu ada istilah ulama' su', ulama' jahat. Ada istilahnya ulama' khair, ulama' yang baik. Sebab apa dia? Ada ulama' yang jahat. Sebab ni, hati dia tak bersih sebenarnya. Ataupun yang keduanya, Allah uji nak tengok. Kalau betul dia ikhlas dengan agama, maka aku nak tengok dalaman dia bagaimana. Hati dia. Sebab itu berapa ramai kita hari ini yang mana dosa kita tanggung hari ini, dosa hati, dosa dalaman. Dalaman ni cukup payah kita nak orang kata nak hilangkan sifat-sifat seumpama hasad, dengki, riak dan sebagainya tadi. Luaran kita boleh lagi, ya. Tapi kalau dalaman, Allah, yang ni kita takut ni. Kan itulah tuan-tuan, yang bila disebut dalam apa dia hadis pun Nabi sebut, maknanya kita disuruh oleh Nabi supaya kita perbanyakkan zikir, ya, supaya apa dia zikir ini boleh mengeluarkan segala kekotoran. Ya, ada dua di antara kalimah yang Nabi kata dua kalimah ni ringan tapi timbangannya berat esok di akhirat. Apa dia kalimah tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berat timbangan esok di akhirat. Kenapa? Maha suci Allah dan pujian bagi Allah. Semua nampak, kita serah pada Allah. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang azim, yang hebat. Jadi kita buang daripada sifat-sifat yang lemah kot. Kalau kita rasa Allah itu tak nampak, Allah tak dengar, kita buang. Kita dengan zikir tadi, kita boleh nyahkan dan kita replace, gantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau kita iri hati dengan orang punya kelebihan ataupun kita iri hati dengki dengan kekayaan orang, maka kita kena qanaah. Qanaah ni kita kena rasa cukup lah apa yang ada. Barulah kata Ali bin Abi Talib, orang itu dikira orang yang bertakwa. Al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaah bil qalil wal istiqdad lahu yaumil akhir. Empat kata Sayyidina Ali takwa yang kamu kena ada. Yang pertama al-khauf minal jalil. Bila kamu takut hanya kepada Allah, secara langsung kita dah hindari ataupun bersihkan hati kita daripada hati Tuhan. Maknanya apa dia? Kita tak nak letakkan kita di seumpama Tuhan, tapi kita nak hati kita yang sebenarnya hati Allah, kita takut kepada Allah. Yang kedua, yang disebut wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan dalam Quran. Buat kerana Allah ikhlas. Yang ketiganya wal qanaah bil qalil, takwa itu kamu rasa cukup walaupun tak banyak rezeki, dah banyak itu kita terima, jangan kita tamak. Itu maksud dia. Yang keempat akhirnya yang disebut isti'dad lahu yaumil akhir, kita ada preparation, persediaan, persiapan tuan-tuan. Untuk apa? Untuk yaumil akhir, hari pembalasan, hari akhirat nanti. Kalau inilah kita buat, insya-Allah ya, kita dapat buangkan segala yang kekotoran yang disebut menyatakan bahawa seumpama dia adalah Tuhan. Ini kita nak kena buang. Sebab itu adalah di antara dosa yang disebut di antara syirik khafi, riya, ya, kemudian ujub pada diri, sum'ah, ya, kemudian apa lagi? Ya, dia ada tadi hasad, dengki pada orang dan juga ada dendam. Yang ni kita kena buang. Sebab kekotoran ini Allah tidak terima. Kerana itu dia dikira sebagai dosa hati. Luaran Allah boleh ampuni, tapi dalaman ni dia
kadang-kadang datang, kemudian keluar, datang, kemudian masuk, datang, masuk. Sebab itu banyakkan juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati aku, dan Engkau tetapkanlah aku dengan atas agamanya, dan jangan Engkau bolak-balikkan hati aku setelah mana Engkau beri hidayah. Yang satu lagi doa yang kita doa, Allahumma rabbana hablana, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Yang tu doa, ya Allah, jangan Kau bolak-balikkan hati aku setelah mana Engkau beri hidayah pada aku, kekalkan, tetapkan. Dan yang satu lagi tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tetapkan hati, dan ala dinik, dan atas ketaatan di dalam perkara agama. Wallahu a'lam.